Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Okay. Jadi sebelum kita mula kelas, kita buka ataupun kita baca Al-Fatihah dulu bagi memberkati kelas kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung lagi kelas Ulumul Quran, kelas ilmu-ilmu berkaitan tentang Al-Quran, sejarah Al-Quran, penurunan Al-Quran dan sewaktu dengannya lah. Okay. Jadi sebelum tu Ustaz nak tanyalah, suara Ustaz jelas tak? Ke bunyi slow? Kalau jelas bagi tahulah kan, kalau slow bagi tahu juga. Okey. Jadi insya-Allah hari ni kita sambung muka surat yang ke-6. Okey, muka surat yang ke-6 pada tajuk Ulumul Quran pada zaman sahabat. Okey, Ulumul Quran pada zaman sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sejak kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam diterajui oleh Khulafa' ar-Rashidin dan kemudian kerajaan-kerajaan Islam yang lain, dan bermulalah perkembangan ilmu-ilmu termasuk ilmu ulumul Quran, yakni yang memenuhi segala keperluan hidup umat Islam semasa. Seperti yang telah diketahui di awal permulaan Islam, ilmu ini tidaklah wujud secara sendiri dan dikenali sebagai disiplin ataupun suatu ilmu yang khusus. Okay? Ia masih menjadi ilmu yang bercampur dengan pelbagai jenis ilmu yang lain, yang mana dimiliki oleh para sahabat di dalam ingatan mereka dan di dalam dada mereka. Antara beberapa sebab mengapa para sahabat mengasaskan dan mengembangkan ilmu ini ialah, yang pertama, semakin luasnya, ini sebablah penulis buku ni bagi tahu kat kita, antara sebab para sahabat Nabi lah ataupun pemimpin-pemimpin umat Islam pada zaman dahulu selepas zaman Khulafa' Rashidin meneruskan ilmu ini ataupun mengasaskan secara khusus ilmu ni, ilmu ulum Quran ni. Sebab dia yang pertama adalah disebabkan semakin luasnya wilayah Islam dan semakin bertambahnya umat Islam yang bukan Arab, seperti kita lah, yang sukar memahami bahasa Arab itu sendiri, yang mempunyai kesusastraan yang tinggi, lebih-lebih lagi kalam Allah, ayat Al-Quran lah, di dalam Al-Quran tersebut. Ini sebab yang pertama. Jadi sebab yang pertama kenapa ilmu ulumul Quran ni diwujudkan selepas pada zaman Nabi ni sebagai satu disiplin ilmu yang khusus, sebab lepas daripada zaman Nabi tu, start daripada zaman Khulafa' Rashidin tu, agama Islam ni dah tersebar luas, bukan dekat negara Arab dah, bukan dekat wilayah Arab, tapi dekat belah-belah Parsi, Rom, sampailah ke kita lah kan, ke Nusantara ni. Jadi kita ni bukan orang Arab, kita ni orang ajam. Jadi bila cakap bukan orang Arab, maksudnya susahlah untuk kita mempelajari Al-Quran tu sendiri. Kalau macam sahabat-sahabat Nabi ni, diorang ni memang orang Arab kan. Al-Quran pun diturunkan dalam bahasa diorang. Jadi untuk nak baca ataupun mempelajari ilmu Quran tu ataupun ayat-ayat Al-Quran tu, tak adalah sesusah macam kita nak belajar sekarang. Sebab apa? Sebab itu bahasa diorang. Macam kita
kita kena tahu maksud bahasa Arab tu sendiri, susunan bahasa tu kan. Kalau siapa yang belajar agama, dia tahulah ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu soroh, macam-macam. Jadi disebabkan adanya ilmu ulumul Quran ni, ianya sedikit sebanyak memudahkan kita lah untuk mempelajari ilmu Al-Quran tu sendiri. Okay, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, berkembangnya minat yang mendalam umat Islam terhadap ilmu hasil daripada saranan dan cabaran Al-Quran itu sendiri, agar umat Islam mencari dan memperkembangkan ilmu pengetahuan. Sebab yang kedua, ilmu ni dikhususkan sebab umat Islam itu sendiri ada rasa minat nak belajar tentang Al-Quran itu sendiri. Ada rasa nak tahu Al-Quran ni turun dia macam mana, susunan ayat-ayat dia tu macam mana kan, cerita-cerita yang dalam Quran tu bagaimana kan. Jadi disebabkan ada rasa minat nak tahu tentang Al-Quran tu sendiri, jadi disebabkan tu jugalah Al-Quran ataupun ilmu ulumul Quran ni dikhususkan menjadi satu ilmu yang disiplin yang kita belajar pada hari ini. Jadi itu sebab yang kedua. Okay. Sebab yang ketiga adalah terdapat banyak rahsia di dalam Al-Quran yang masih tersimpul dan tersembunyi. Oleh kerana itu, para ulama terus menulis dan mencungkil rahsia-rahsia daripada Al-Quran, dan lahirlah pelbagai jenis ilmu yang termasuk di dalam ilmu ulumul Quran. Jadi sebenarnya mungkin semua pernah dengar kan, orang bukan Islam pun pernah kaji tentang Al-Quran. Sampai sekarang pun diorang kaji lagi. Bukan masuk kaji tu kita kena faham, bukan kaji tu diorang baca, tak. Diorang tengok, diorang baca terjemahan, baca tafsir, diorang cuba tadabbur. Kenapa Quran ni dia relevan daripada zaman Nabi tu sampai zaman sekarang. Dia punya hukum hakam dia, dia punya ayat-ayat dia tu, bahasa dia tu, orang kata apa, susah nak diselewengkan. Jadi disebabkan tu jugalah banyak rahsia-rahsia tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran dicari oleh manusia sehingga pada hari ini. Sebab sebenarnya kalau nak kata ada orang dah habis mentelaah Al-Quran, mustahil. Quran ni lagi kita cari, lagi kita jumpa. Lagi kita cari rahsia dia, lagi kita belajar, lagi kita tahu. Oh, yang kita ni banyak lagi tak tahu. Mungkin macam sekarang ni Zahidah, Yasin, Afiq kan. Okay, baru fasa pertama untuk memperbetulkan bacaan. Nanti fasa kedua tadabbur pula. Fasa ketiga tahu pula tentang susunan ayat Al-Quran tu, cantiknya bahasa Arab ni. Lepas tu step keempat, tafsiran dia, kenapa Allah turun ayat ni macam ni, kenapa macam ni. Lepas tu step yang seterusnya, sampailah kita rasa kita ni tak cukup ilmu lagi, sampailah kita rasa tak puas. Okay, itu sebab yang ketiga lah. Terdapat banyak rahsia yang ada dalam Quran ni, sehingga hari ini pun orang masih mengkaji lagi, sama ada ulama' kita, maksudnya ulama' Islam dan orang kafir, orang luar lah. Okay. Sebab yang keempat pula adalah kesungguhan dan kerajinan umat Islam serta wujudnya rasa tanggungjawab mereka terhadap agama Islam yang suci lagi murni dengan meninggalkan suatu warisan ilmu kepada generasi akan datang. Jadi sebab yang keempat ni, adanya ilmu ulumul Quran ni sebab kesungguhan dan kerajinan umat Islam kita terdahulu lah. Maksudnya ulama-ulama kita terdahulu. Bayangkan kalau mereka tak khususkan satu ilmu tentang ulumul Quran ni, macam mana kita nak tahu Al-Quran ni turun macam mana? Macam mana kita nak tahu Al-Quran ni ada berapa ayat? Bahkan pembukuan Al-Quran tu sendiri pun macam mana kita nak baca? Andai kata Quran ni tak dibukukan, agak-agak kita nak baca kat mana? Mana kita nak cari Quran? Bahkan bila sebut Al-Quran pun orang tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Sebab zaman sekarang ni kalau kita nak kata satu ilmu tu ada, mesti ada buku dia. Jadi disebabkan tu juga ilmu ulumul Quran ni penting untuk kita dan generasi akan datang. Maksudnya anak cucu-cucu kita nanti kalau dah besar nanti, diorang nak belajar pun memudahkan diorang. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu
ulumul Quran tu sendiri, untuk tahu tentang Al-Quran tu sendiri. Okey, macam tu. Okey, dan sebab yang terakhir adalah wujudnya perbezaan dan perselisihan pendapat ulama mengenai Al-Quran dalam semua aspek. Ini menyebabkan adanya usaha bagi menjelaskan segala bentuk perselisihan tersebut, lalu menghasillah ilmu ulumul Quran. Dan sebab yang terakhir adalah adanya ilmu ulumul Quran ni sebab ialah perbezaan pandangan tu perkara biasalah. Maksudnya betul Quran ni Nabi yang sampaikan dekat para sahabat. Tapi kena ingat, macam kita lah, macam kita kan, kalau belajar satu ilmu tu, yang A cakap, yang A dia faham lain, B dia faham lain, C dia faham lain. Jadi nak selaraskan ataupun nak disiplinkan satu ilmu tu supaya tak ada kecelaruan, diorang buatlah, diorang adakan satu ilmu ulumul Quran dengan syarat-syarat tertentu lah. Maksudnya kalau ada berlaku perselisihan faham, rujuk ilmu ulumul Quran sebagai satu panduan yang khusus, supaya perbezaan pandangan tu tak menjadi keruh sehingga berlaku perbalahan ataupun mengkafirkan sesama sendiri. So itu sangat bahayalah. Okey, faham setakat ni berapa sebab? 5 sebab ilmu ulumul Quran terjadi ataupun diadakan. Okey, sambung lagi. Kewafatan Nabi diikuti dengan aktiviti keingkaran sebahagian umat Islam dengan undang-undang Islam. Mereka ingkar membayar zakat, lalu pemerintah Islam mengisytiharkan perang bagi memastikan mereka melaksanakan kewajipan Islam. Peperangan yang berlaku telah mengorbankan sebahagian umat Islam termasuk para penghafaz Al-Quran. Okey, untuk perenggan pertama ni, bukan perenggan pertama lah, untuk yang baru Ustaz baca ni, selepas Nabi wafat, memang waktu tu Islam goyah lah, dengan nak cari pemimpinnya, dengan ada umat Islam yang keluar daripada Islam balik, dengan ada yang tak bayar zakat, tak tunaikan ataupun tak laksanakan hukum-hukum Islam seperti mana yang diorang laksanakan waktu zaman Nabi. Jadi sehingga kan ada golongan yang tak mahu bayar zakat waktu zaman, yang ni diceritakan waktu zaman Khalifah Abu Bakar. Maksudnya waktu Abu Bakar dilantik menjadi pemimpin, Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama, Khalifah Islam pertama selepas Nabi, ada golongan umat Islam yang dia tak nak bayar zakat. Okey, dia tak nak bayar zakat. Jadi disebabkan itu berlakulah peperangan. Kalau tak silap Ustaz, nama peperangan tu peperangan Yamamah. Peperangan yang mana peperangan tu peperangan yang memang nak membanteras, memang nak memerangi orang yang tak bayar zakat ni. Sampai macam tu sekali. Zaman sekarang ni berapa ramai yang tak bayar zakat. So memang sangat beza lah. Okey. Jadi disebabkan ada setengah golongan yang tak mau bayar zakat ni, jadi waktu tu pemerintahan Islam di bawah kepimpinan Khalifah Abu Bakar terus memerangi orang yang Allah SWT yang tak bayar zakat ni. Jadi pada dalam peperangan tu ramai, nak jadikan cerita, ramai para hufaz, maksudnya ramai golongan yang hafal Quran tu wafat ataupun syahid lah di medan perang. Jadi disebabkan tu, ini satu titik permulaan adanya ilmu ulumul Quran, berlakunya pembentukan ilmu ulumul Quran. Starting dia yang mula-mula sekali, inilah tercetusnya ilmu ulumul Quran ni baru nak buat ni sebab ramai orang yang hafal Quran waktu zaman Sayyidina Abu Bakar tu wafat ataupun syahid lah dalam peperangan. Okey, jadi kita sambung lagi. Keadaan ini membimbangkan pemimpin-pemimpin Islam pada waktu tu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kan, yang hak-hak ni lah, yang sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ni. Lalu idea supaya dikumpulkan Al-Quran dalam suatu tempat diterima demi menjamin agar Al-Quran tidak akan hilang bersama syahidnya para hafiz Al-Quran. Okey. Jadi disebabkan waktu zaman Sayyidina Abu Bakar tu ramai yang
syahid waktu peperangan tu. Jadi dalam buku ni dia tak ceritalah macam mana Quran tu boleh dibukukan. Ni Ustaz ceritakan sikit lah. Jadi Saidina Umar pun dia bimbang. Saidina Umar kan, yang garang kan, yang tegas dengan sikap dia. Dia bimbang, dia risau. Sebab apa? Sebab waktu tu orang yang hafal Quran memang ramai syahid. Yelah sebab diorang pun turut join sekali kan peperangan. Jadi disebabkan tu Saidina Umar dia dapat ilham daripada Allah. Dia dapat ilham supaya dibukukan Al-Quran, dijadikan satu mushaf, dibukukanlah. Okay. Tapi permulaan idea Saidina Umar kepada Saidina Abu Bakar pada waktu tu, ialah sebab waktu tu Saidina Umar ni kira macam TPM lah Timbalan Perdana Menteri kan, dan Saidina Abu Bakar ni Perdana Menteri atau Presiden, Khalifah lah. Jadi Saidina Abu Bakar risaulah. Dia kata benda ni tak dibuat oleh Nabi. Jadi dia macam ragu-ragu. Dia macam permulaan tu dia kata benda ni benda yang boleh kata bid'ah lah kan, Nabi tak buat. Tapi cadangan Umar ni bagus. Sebab apa bagus? Sebab nak mengelakkan, walaupun Nabi tak pernah suruh pembukukan Al-Quran kan, tapi benda tu mendatangkan kebaikan. Dia punya mudarat dengan kebaikan tu lebih banyak lah daripada mudarat. Jadi setelah bincang Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar, bincang, akhirnya Saidina Abu Bakar terima cadangan daripada Saidina Umar untuk membukukan Al-Quran. Jadi starting pembukuan Al-Quran sebagai satu mushaf tu berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar. Jadi start daripada situlah Al-Quran ni dibukukan. Jadi besar. Dekat sini kita nampak lah betapa besarnya kan. Dekat sini kita nampak betapa besarnya pahala Saidina Umar. Bayangkan dia punya cadangan tu dah berapa tahun dah dia wafat. Dah berapa tahun dah dia meninggal dunia, sampai ke kita hari ni Quran tu ada lagi jadi buku. Tu idea dia lah. Jadi jangan main-main dengan idea. Cadangan ni jangan main-main. Disebabkan satu cadangan boleh menjadi baik satu umat, dan disebabkan satu cadangan juga boleh menjadi rosak satu umat tu. Okey, jadi kita sambung lagi. Selain daripada itu, kemungkinan musnahnya tulisan-tulisan yang terdapat di berbagai-bagai tempat kerana dimakan masa juga adalah tidak mustahil. Jadi disebabkan pembukuan Al-Quran ni juga ianya sedikit sebanyak ada baiknya. Sebab kan Ustaz pernah bagi tahu waktu zaman Nabi tu Quran ni diorang tulis dekat pelepah-pelepah kan. Jadi bila diorang tulis macam tu boleh bertahan lama agak-agak. Bayangkan kita tulis kat dinding kan, boleh ke bertahan? So benda-benda tu memang tak tahan lama lah. Jadi disebabkan tu jugalah Quran ni dibukukan dalam satu buku kertas. Okay. Dengan itu, suatu usaha mengumpulkan semua ayat Al-Quran mengikut sebagaimana Nabi SAW memerintahkan umat Islam membacanya dimulakan. Ini berlaku di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tadi yang saya cerita tu. Dengan usaha ini maka bermulalah perkembangan ilmu ulumul Quran, yang mana Khalifah Abu Bakar merupakan pengasas kepada pengumpulan Al-Quran yang termasuk dalam perbahasan ilmu ini. Walaupun Abu Bakar yang dapat nama, tapi ideanya orang tahu daripada Saidina Umar. Cumanya permulaan pembukuan Al-Quran sebagai satu mushaf tu kita tahulah pada zaman Saidina Abu Bakar. Dan idea dia, cadangannya daripada Saidina Umar. Okey. Apa-apa pun tak ada siapa menang, tak ada siapa tak, semua dapat habuan, sama-sama dapat pahala syurga insya-Allah. Okey. Kekal mushaf Al-Quran dengan keadaan sedemikian sehingga zaman Saidina Uthman bin Affan. Sebagaimana diketahui bahawa zaman pemerintahan Umar Al-Khattab merupakan zaman perkembangannya pengaruh Islam ke seluruh wilayah Arab dan bukan Arab. Masalah telah timbul apabila umat Islam di beberapa wilayah telah membaca Al-Quran secara berbeza dengan cara masing-masing. Ditambahi pula dengan perselisihan di kalangan umat Islam yang mendakwa bacaan mereka lebih benar dari yang lain dan dikhawatiri boleh membawa kepada pemecahan umat Islam.
Okey. Kau Ustaz beritahu tadi, zaman Sayyidina Abu Bakar ni zaman permulaan pembukuan Al-Quran tu sendiri. Okey, bila dah habis zaman Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin, Sayyidina Umar pula, Sayyidina Abu Bakar wafat, kan, Sayyidina Umar pula jadi pemimpin lah. Okey. Jadi waktu zaman Sayyidina Umar ni, kan kita tahu, kalau kita baca sirah, zaman Sayyidina Umar ni zaman Islam sangat luas lah empire. 2/3 dunia zaman Sayyidina Umar. Jadi pada waktu tu bila Islam tu dah tersebar luas, kan, Islam tu dah tersebar luas, Quran waktu tu dah dibukukan dah. Okey, dah dibukukan. Bila Islam ni disebar luas, maka ada satu masalah sikit. Biasalah ada berlaku masalah sikit. Apa masalah dia? Masalah dia orang yang bukan Islam ni bila baca Quran, dia punya cara bacaan tu lain. Yelah, bayangkanlah kita bila nak organize satu company pun, kalau dah ramai orang kita pening kan, kita rasa susah. Maksudnya ada seorang ni kepala dia lain, seorang ni buat cara lain. Jadi kalau tak diselaraskan susah. Jadi macam tu juga waktu zaman Sayyidina Umar. Sebab zaman Sayyidina Umar ni starting dia, bukan starting lah, penyebaran wilayah Islam tu sangat besar lah, sehingga kan menimbulkan permasalahan dari sudut pembacaan Al-Quran. Bukanlah nak kata zaman Sayyidina Umar ni tak bagus. Bagus, cumanya masalah yang datang tu memang akan jadi. Sebab apa? Sebab orang bukan Islam waktu tu masuk Islam, kan, dah lah tak pandai cakap Arab. So tiba-tiba nak baca Al-Quran pula. So dia jadi berbeza. Sehingga kan berlakunya perselisihan. Tapi perselisihan yang berlaku tu bukan pada waktu zaman Sayyidina Umar, waktu zaman Sayyidina Osman. Waktu zaman Sayyidina Umar ni tak ada lagi berlaku perselisihan. Sebab kita tahu Sayyidina Umar ni dia tegas, garang, berani buat kerek dengan dia. Kena pancung terus, kan. Jadi waktu zaman dia ni, waktu zaman Sayyidina Umar ni memang zaman yang wilayah Islam tersebar lah. Dia yang jadi masalah tu waktu zaman Sayyidina Osman. Waktu zaman Sayyidina Osman, okey, waktu zaman Sayyidina Osman, waktu ni lah berlakunya perselisihan bacaan di kalangan orang bukan Arab. Ada yang kata dia baca betul, ada yang kata dia yang baca betul. So masing-masing nak menang lah. Okey, jadi disebabkan tu ada seorang, Ustaz tak ingat nama dia, ada seorang sahabat Sayyidina Osman ni, sahabat Nabi jugalah, dia mengadulah perkara ni kepada Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman pun terus memikirkan dan terus menyelaraskan penulisan Al-Quran tu secara tetap. Maksudnya semua umat Islam baca Al-Quran dengan menggunakan tulisan yang satu. Seperti mana kita tahu kan, macam sekarang ni Al-Quran Resam Osmani. Itu start daripada penulisan zaman Sayyidina Osman. Start daripada zaman penulisan Osman. Maksudnya daripada sudut titiknya, kan, daripada sudut penulisannya selaras. Tak ada yang ni baca lain, ni baca lain, tak ada. Selaras. Okey. Jadi pada zaman Sayyidina Osman ni, orang kata apa? Dia update balik. Maksudnya contoh macam WhatsApp kan, update, diperbaharui balik Al-Quran tu supaya tak berlaku masalah lagi. Maksudnya upgrade version lah. Okey, dia macam tu. Okey. Jadi ni panjang lagi ni. Okey, Ustaz habiskan. Memandangkan betapa seriusnya perkara tersebut, Khalifah Osman telah dipersetujui para sahabat telah menyusun semula Al-Quran seperti yang terdapat hari ini, dan ia dikenali sebagai Mushaf Osmani. Ni yang Ustaz cakap tadi tu. Segala mushaf Al-Quran yang ada diperintahkan agar dimusnahkan, dan hanya Mushaf Osmani sahaja yang dibenarkan diguna oleh umat Islam. Dengan tindakan ini dapatlah dianggap bahawa Khalifah Osman orang yang kedua menerangkan lagi jalan kepada perkembangannya ilmu ulumul Quran. Di zaman pemerintahan Sayyidina Ali, beliau telah menemui masalah apabila mendengar seseorang yang bukan Arab membaca ayat ketiga dalam surah At-Taubah salah menyebut barisnya sehingga menyebabkan perubahan makna.
Baginda merasakan bahawa itu merupakan perkara yang membahaya, lalu memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali supaya membariskan Al-Quran kesemuanya supaya umat Islam bukan Arab juga dapat membacanya dengan betul dan selaras. Di samping itu, satu usaha memberikan titik bagi huruf Al-Quran juga dilakukan bagi memudahkan umat Islam membacanya. Maka dengan ini sempurnalah Al-Quran hingga ke hari ini pada kita. Setelah itu Al-Quran terus menerus dicetak di seluruh dunia dengan satu bentuk sahaja seperti yang kita tatapi hari ini. Okey. Jadi untuk yang permasalahan pada zaman Sayyidina Ali itu juga, kan waktu zaman Sayyidina Osman ni dia dah upgrade dah. Maksudnya Quran-Quran yang bukan selain daripada zaman Sayyidina Osman tu perlu dibakar, perlu dihapuskan lah, supaya kita guna Quran yang satu, iaitu Mushaf ataupun Resam Osmani. Okey, jadi setelah pada zaman Sayyidina Osman, masuk zaman Sayyidina Ali pula. Masuk zaman Sayyidina Ali ni, pada suatu hari Sayyidina Ali dia terdengar, dia terdengar orang baca Quran silap. Dia terdengar, sebab waktu tu tak ada baris lagi, titik pun tak ada, cuma ada tulisan je. Dia terdengar ada seorang ni baca Quran surah Taubah salah baris. Jadi disebabkan tu dia rasa bahaya ni, sampai salah baris. Jadi dia memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali tu untuk meletakkan titik dan baris. Meletakkan titik dan baris. Kalau nak tahu, Quran yang kita belajar sekarang ni, kita baca sekarang ni, dulu tak ada baris, titik pun tak ada. Jadi bayangkan macam mana nak baca tu kan. So beruntungnya kita, baris dah ada, titik pun dah ada, untuk kita selaraskan bunyi dia. Jadi pada zaman Sayyidina Ali tu berlakulah upgrade lagi, update lagi Quran. Update lagi, sehinggalah kepada kita hari ni. Jadi daripada sejarah yang kita baca tadi tu, itulah sedikit sebanyak permulaan berlakunya ilmu ulum Quran. Mungkin ada yang kata, Ustaz, habis tu apa sebenarnya ilmu ulum Quran ni? Ilmu ulum Quran ni, inilah yang kita tengah belajar ni. Tahu tentang pembukuan Al-Quran, sejarah penulisan Quran tu, macam mana Quran tu jadi, maksudnya bukan jadilah, maksudnya macam mana Quran tu boleh dibukukan daripada zaman ke zaman. Banyak lagi lah tentang ilmu ulum Quran ni. Cumanya untuk malam ni kita berhenti sampai zaman para sahabat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung ke surat yang ke-8, tak silap kan? 8 kan? Okey. Ada soalan? Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu saja. Ustaz minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap, tersalah dan sebagainya. Ustaz ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dapat hadir kelas Ulumul Quran pada malam ni. Semoga dengan asbab ni kita mendapat syafaat daripada Al-Quran di akhirat nanti untuk masuk ke syurga, dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, dan kongsikan juga kepada orang-orang yang terdekat lah di sekeliling kita. Okey, apa-apa pun, moga rasa cinta kita kepada Al-Quran tu makin hari makin mendalam lah. Macam mana kita mencintai seseorang tu, macam tu lah kita kena rasa cinta dekat Al-Quran. Okey, jadi itu saja untuk kelas Ulumul Quran pada hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama lah, di tempat yang sama. Okey, Wallahualam. InsyaAllah nanti Ustaz send balik rakaman kelas pada hari ni, boleh tengok kat YouTube kalau nak ulang kaji ke kan. Jadi itu saja, kita tutup kita punya majlis ilmu pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Okey, boleh bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.